يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Timbalan Pengerusi, Setiausaha Surau, Bendahari Surau, yang berusaha Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, yang saya muliakan, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, Tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, serta yang saya raikan ayah-ayah, abang-abang, Tuan-tuan haji muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan kesihatan oleh Allah untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh pada pagi ini, dan insya-Allah di kesempatan waktu ini sedikit majlis ilmu, sedikit perkongsian ilmu daripada saya pada pagi ini insya-Allah dengan tuan-tuan berkaitan pengurusan harta orang Islam di Malaysia ini melalui cara faraid, melalui kaedah faraid. Dulu saya pernah menyebut tentang muqaddimah, muqaddimah berkaitan dengan faktor dan faktor lewat dalam kita menguruskan faktor kita lewat dalam menguruskan harta pusaka, dan juga kesan-kesan disebabkan kita lewat dalam mengagihkan harta pusaka. Waalaikumsalam. Allahumma. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya nak sambung yang dulu tu saya dah sentuh muqaddimah, dan pada pagi ini insya-Allah kita nak lihat berkaitan dengan jenis-jenis harta. Jenis-jenis harta pusaka, jenis-jenis harta pusaka dan juga jenis bukan harta pusaka. Yang ni kita kena tahu juga ni. Ada setengah orang kadang-kadang dia tersilap faham. Dia ingat ada orang tersilap, ada orang sangat berjaga-jaga dalam nak menggunakan harta pusaka. Ada orang langsung tak ada jaga-jaga langsung. Dia pakai je semua harta arwah. Dia pakai je semua harta arwah. Jadi kita nak tengoklah apa yang ulama
ulama sebutkan, ya, ya, dan juga melibatkan perkara-perkara contemporary, ya, perkara-perkara yang berlaku pada zaman kita ini. Ya, ulama sebutkan harta-harta apa yang bila seseorang itu meninggal dunia, jangan suka-suka pakai. Selagi tidak diagihkan, selagi tidak difaraidkan, jangan suka-suka kita pakai harta si mati. Ya. Baik, kita tengok kategori yang pertama dulu. Ya, kategori harta yang macam mana dikatakan harta pusaka. Ya, harta yang macam mana disebutkan sebagai harta pusaka. Baik. Yang pertama, ya, ulama sebutkan, ya, dalam konteks kita hari ini, ya, iaitulah yang pertamanya rumah. Ya, rumah. Ya, rumah merupakan, ya, salah satu daripada harta pusaka. Ya, sama ada rumah itu dah habis dibayar ataupun mempunyai hutang lagi dengan bank. Ya, ya, kan senang dapat cameraman percuma. Ya, 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 rumah. Ya, tuan-tuannya, rumah biasa kita sebut rumah pusaka, rumah pusaka. Rumah arwah yang namanya milik arwah lah. Kalau rumah tu beli bersama, ini masalah kita hari ini. Ya. Ya, itu zoom dekat tu namanya dalam ilmu IT tu. Kita kena zoom dekat. Ya, rumah ni macam mana ustaz kalau beli bersama? Atas nama suami, bawah nama isteri. Ya, ya, rumah kalau ada dua nama, contoh kalau yang meninggal itu adalah suami, dalam agreement SNP, ya, atas nombor satu nama suami, nombor dua nama isteri. Jadi bila suami meninggal dunia, biasanya bank akan bagi persen dia adalah 50% pegangan rumah itu pada suami, 50% pegangan kepada penama yang kedua, iaitu isteri. Bila suami meninggal dunia, tak boleh kita faraidkan keseluruhan rumah. Ya, tak boleh seluruh rumah tu kita faraidkan. Ya, sebab isteri dia masih hidup. Ada 50% lagi dalam rumah tu isteri punya. Jadi apa nak buat? Ya, nilaikan dulu rumah tersebut dengan harga semasa. Ya, nilaikan dulu rumah tersebut dengan harga semasa. Lepas tu bahagilah dua. 50% bahagian arwah suami tu dapat berapa? Katakanlah rumah tu harga 200,000. 50% seorang 100,000. Jadi 100,000 yang arwah suami itu saja yang difaraidkan. Yang bahagian isteri dia hidup lagi, tak bolehlah nak difaraidkan semua sekali. Rumah, ya, merupakan harta pusaka. Yang kedua, tanah. Kalau si fulan ada tanah, tanah akan jadi tanah pusaka. Yang penting tanah itu milik sempurna si mati. Bukan tanah kerajaan. Bukan tanah reserve. Mentang-mentang lah dia tanam pokok tebu depan tu. Reserve kerajaan tu duk tanam pokok tebu. Orang tak pernah marah. Tanam, tiba-tiba nak claim tu tanah dia. Tak boleh lah. Kan? Kalau ayah mati kang tu, tanah-tanah yang ayam tanam tebu tu, tepi-tepi jalan tu, ayah faraidkan kepada kamu. Banyak cantik. Geran tanah pun tak ada. Tak boleh lah. Ya, itu kita tumpang tanah kerajaan je. Saat lagi dia nak ambil reserve tu, habislah pokok tebu kita semua. Kan? Tak ada siapa boleh nak marah dia. Ya, kita lah patut dimarahnya pergi tanam kat tanah orang. Buat apa?
Ya, dia mesti tanah sendiri. Masalah tanah dalam pusaka ni memang banyak masalah. Ya. Ya, masalahnya apa? Ya. Ada orang beli tanah tapi nama tak masuk geran. Ya, macam mana Ustaz? Aduh Ustaz, saya beli tanah dah Ustaz. Nama saya tak ada dalam geran. Saya dah buat rumah dah. Beli kat siapa? Beli kat Sipolan lah. Okey lah. Ada SNP tak? Ada Ustaz. Tapi nama tak masuk geran. Yes, nama tak masuk geran. Ini masalah contemporary. Memang zaman Nabi SAW tak berlaku perkara ni. Sebab Nabi ada. Dan iman para sahabat pun luar biasa. Kita hari ni iman kita lemah. Kita berhajat kepada harta. Kan? Jadi tak ada. Lagi-lagi di Selangor. Kalau ada abang-abang, ayah-ayah dalam ni yang bekerja, berkhidmat di pejabat tanah ke, ya, di pejabat pusaka kecil ke, kalau apa yang saya cakap ni salah, nanti tolong perbetulkan saya kat belakang. Ya, nak cerita bab tanah ni, nama tak masuk geran. Di Selangor ni, kalau tanah itu tanah yang kita beli lot, ni yang belum beli tanah dan akan nak beli tanah, ini sedikitlah saya kongsikan panduan. Ya, nak beli tanah dekat negeri Selangor ni, setakat hari inilah, ya, ya, walaupun DUN telah dibubarkan, itu jugalah yang pejabat tanah pegang lagi, ya, peraturan ini, di mana peraturan ni tak sama dengan negeri lain. Memang dia punya sumber dia daripada kanon tanah negara yang sama, tapi tanah ni dia bawah bidang kuasa negeri, SUK negeri. Jadi tertakluk kepada negeri-negeri. Kalau saya cerita ni tak sama dengan apa yang tuan-tuan tahu kat negeri lain, memang betul, tak sama. Di negeri Selangor, kalau nak beli tanah lot, kita panggil lot lidi. Kan? 40, 60. Kecil je. Bukan kecil lah, standard lah. 80,000, 130,000. Ya, beli. Status tanah pula, tanah pertanian. Hati-hatilah tuan-tuan. Memang murah dan kita mampu dan kita nak mempunyai tanah. Tapi bila kita nak beli tanah, jangan fikir tang waktu nak beli je. Fikir sekali untuk anak-anak kita akan datang. Kita mati dah habis lah. Tu dia orang yang nak menghadap nanti. Jadi, bila lot lidi, status tanah pertanian, memang nama tak masuk geran tuan-tuan. Saya tambah sikit lagi. Tanah lot lidi yang kurang daripada 1 ekar. Nah, kalau nak beli tanah kat negeri Selangor yang kurang daripada 1 ekar, kurang daripada suku ekar, memang nama tak masuk geran. Tak masuk tuan-tuan. Habis Ustaz, kita dah beli macam mana? Bergantung pada SMP je lah. Sale and purchases. Perjanjian jual beli tu saja yang kita ada. Tu kadang-kadang orang mengadu nama tak masuk geran Ustaz. Saya akan tanya status tanah apa? Tanah pertanian. Berapa besar tanah awak beli? Kecil je Ustaz. Beli lot-lot je. Memang tak masuk lah. Ya. Tapi penjual kata nama masuk geran Ustaz. Tanya penjual balik. Adakah dia sedang buat proses menukar status tanah? Tanya balik penjual. Kalau nama nak masuk geran, walaupun kurang 1 ekar, status tanah mesti status bangunan. Walaupun kurang 1 ekar, insya-Allah nama masuk dalam geran. Geran kongsi kita panggil. Dia tengok status tanah. Kalau tanah pertanian di negeri Selangor setakat hari ni, memang nama tak masuk geran. Kurang daripada 1 ekar. Banyak dah berlaku dah. Ada yang dah sampai dah mati dah. Panggil saya. Macam mana ni Ustaz? Saya kata yang ini bidang kuasa mahkamah sivil. Panggillah peguam sivil. Saya peguam syar'i. Tak kena lah. Tak masuk. Saya tak ada kuasa nak bercakap dalam mahkamah. Kalau mahkamah syariah, kalau bak hibah ke, wasiat ke,
InsyaAllah lah kita boleh tolong. Tapi bab tanah-tanah ni melibatkan civil. Biasa yang buat ni peguam-peguam civil. Dan kuasa dia orang. Ya. Lepas tu, kena tukar. Mesti kena tukar. Kalau nak masuk geran, mesti kena tukar. Siapa nak kena tukar? Biasa tuan tanah. Kenapa tuan tanah tak buat awal-awal, Ustaz? Pergi tanya pejabat tanah, berapa kos tukar status? Pergi tanya pejabat tanah. Nak tukar status pertanian pergi bangunan tu. Riwayat terkini yang saya dengar daripada seorang pemilik tanah, dia pun dah berurusan dah. Dia beli tanah lot dan dia telah pakat dengan semua orang-orang yang beli tanah lot atas tanah tersebut, dah berpakat nak buat proses penukaran status tanah. Dan diorang nak pecah geran. Semua tu boleh buat, tak ada masalah. Tapi ongkosnya agak-agak berapa, tuan-tuan? Angka yang saya dengar ni pun saya terkejut. Tapi nak buat macam mana? Tapi tak pelik. Dia punya tanah tu berapa ekar saya tak tahu. Satu ekar lebih lah. Dia punya nak tukar status tu lebih kurang, nak tukar status ya tuan-tuan, 130,000. Patutlah tuan tanah tak nak buat. Memang dia tak nak buat. Jangan, sebab tu nak beli tanah. Saya pun tak pandai tuan-tuan pasal tanah ni. Tapi bila kita berkawan dengan orang ejen hartanah, kita berkawan dengan orang pejabat tanah apa semua, kita dengar pengalaman-pengalaman orang yang beli tanah. Tu benda-benda tu lah yang saya kumpul input ni, saya kongsi dengan tuan-tuan. Yang ni pergi Selangor. Kalau kat negeri Pahang tak ada masalah. Kurang 1 ekar pun lot lidi, nama masuk geran. Dekat Kedah kan, itu berapa ratus ribu, berapa ribu orang dapat geran tanah itu. Selangor lain tuan-tuan. Sebab tu kau nak beli tanah, yang pertama sekali tanya status tanah. Tanah ni tanah apa? Pertanian ke tanah bangunan? Kadang orang yang jual ni, dia nak habiskan tanah tu je. Lepas tu dia jajalah kat kita. Dia keluar iklan kat tepi jalan kan, dekat tiang lampu. Tanah lot untuk dijual. Nama masuk dalam geran. Check lah betul-betul. Saya bukan nak kacau perut nasi orang. Tapi jangan menipu dalam jual beli tanah. Kesianlah yang nak beli tanah ni orang-orang yang memerlukan tanah. Kesianlah. Dia nak buat rumah, nak buat apa. Ya, perjanjian jual beli tu memang betul ada. Dia tak menipu daripada sudut perjanjian jual beli. Memang dia ada peguam dia apa semua. Tapi kalau biasa yang pakai peguam ni, orang yang jual tanah ni dia akan pakai peguam. Dia lantik peguam untuk peguam tu uruskan. Dan bila kita beli tanah tu, jangan masuk akaun owner tanah. Kalau orang jual tanah, dia jual tangan ke tangan, apa-apa hal berlaku risiko, tanggung sendiri. Tapi kalau satu skala yang besar, memang dia akan lantik peguam. Peguam itulah yang akan menerima bayaran daripada pembeli-pembeli untuk dimasukkan dalam akaun klien. Dia peguam ni, yang buat ni bukan peguam syariah. Biasa yang buat peguam civil. Civil ni dia ada dia ada 2 akaun tuan-tuan. Satu akaun firma guaman dia, satu lagi dia akan buka yang dipanggil sebagai akaun klien. Jadi segala duit-duit klien dia akan masuk dalam akaun klien. Dia tak masuk dalam akaun firma guaman dia. Sebab kalau berlaku apa-apa, dia boleh refund balik. Itu kalau kita beli tanah lah. Ya. Jadi cek betul-betul. Ya, biasa yang menjadi masalah ini apabila nama tak ada dalam geran tapi si fulan dah meninggal dunia, anak-anak waris datang jumpa saya. Macam mana ni Ustaz? Saya kata pergi jumpalah tuan tanah. Tuan tanah Kedaung pun dah meninggal Ustaz. Pergi jumpa waris dia lah.
ceritakan tentang SMP ni. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab prinsip kanon tanah negara, undang-undang tanah di Malaysia ni, prinsip dia very simple. Apa dia? Nama siapa atas geran, tu tanah dia. Pergilah pejabat tanah tuan-tuan. Tuan-tuan menangislah air mata darah. Ceritalah benda-benda sedih dengan pegawai tanah tu. Dia tanya satu je. Atas geran nama siapa encik? Nama encik ke? Bukan, ni tuan tanah. Jadi ni tanah dia lah encik. Tapi saya dah beli ni SMP. Tu kami tak nak tahu encik. Yang kami nak tahu nama siapa atas geran. Jadi kesian tak orang yang beli tadi? Rumah dah buat dah 200,000. Dah buat. Kalau tuan tanah dah meninggal, waris dia agak-agak. Saya bagi tempoh notis 2 bulan ya. Tolong keluar daripada tanah saya. Itu kalau yang jenis kejam lah. Yang tak ada peri kemanusiaan langsung. Boleh salahkan dia tak? Daripada sudut undang-undang tanah tu, dia tak salah. Sebab atas geran nama arwah ayah dia. Kita yang beli ni lah ustaz nanya. Itulah masalah. Bila berlaku macam tu, apa nak buat? Masuk mahkamah sivil lah. Pergi buat kat sana. Dapatkan perintah mahkamah. Tanah ni tanah siapa? Barulah pejabat tanah boleh buat tindakan selanjutnya. Dia tak ada perintah mahkamah, susahlah, sian. Kan? Itu tanah. Ya? Pusaka. Yang ketiga, wang tunai. Wang tunai ni adalah harta pusaka tuan-tuan. Wang tunai siapa? Wang tunai arwah. Wang tunai arwah, kalau kita jumpa dalam almari ke, dalam poket seluar arwah ke, jangan pakai. Jangan pakai selain daripada perkara-perkara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Selain daripada 4 perkara, 5 perkara tu, tak boleh pakai walaupun 10 sen. Ustaz, saya nak beli. Ustaz, malam ni ada kenduri tahlil arwah ayah saya. Okey. Saya terjumpa RM10 dalam poket seluar arwah ustaz. Okey. Jadi saya pergi beli sebotol sirap. Sebab nak bancuh, malam ni ada kenduri tahlil, orang surau, orang masjid nak makan, nak minum. Jadi saya pergi beli sebotol sirap, guna duit arwah yang RM10 saya jumpa dalam poket. Boleh ke tak boleh ustaz? Jawapannya tak boleh. Kalau ahli waris yang lain tak tahu, kita pakai tanpa kebenaran ahli waris, hukumnya haram. Benda baik ustaz, kita buat untuk arwah. Ulama tak ada sebut langsung duit si mati boleh dipakai untuk jamuan. Jangan salah faham. Nanti saat lagi orang kata saya ni aliran lain pula. Nak buat tahlil tak ada masalah. Hukumnya harus. Tapi yang kita nak sentuh ni adalah sumber yang digunakan untuk membuat jamuan. Daripada mana pakai duit jamuan ni? 7 hari. Malam pertama mi goreng, malam kedua bihun goreng, malam ketiga kuih tiaw goreng, malam keempat nasi goreng, malam kelima nasi lemak, malam keenam nasi ayam, malam ketujuh kemuncak nasi ambeng. Baik kau. Mana pakai duit ni? Alah ustaz, kita orang ni ada kad bank arwah ayah. Kita orang cocok je sebelum kita orang pergi JPN nak buat sijil kematian dia tu, kita orang dah cocok siap-siap dah bawa keluar.
Lepas tu, itulah yang kita orang guna untuk 7 hari 7 malam. Ahli waris yang lain tahu tak? Kena tahu ke Ustaz? Iyalah. Dia orang tak tahu lah. Saya main pakai je. Mak saya suruh. Jadi mak kamu dengan kamu je lah berdua yang tahu. Jahanam. Hukum dia haram tuan-tuan. Tak boleh. Duit si mati ni boleh pakai pada tempat-tempat tertentu saja. Yang pertama, untuk pengurusan jenazah arwah. Boleh beli kain kapan pakai duit arwah. Boleh beli kapur barus pakai duit arwah. Boleh bayar upah tukang kubur pakai duit arwah. Tak ada masalah. Yang itu dibenarkan oleh hukum syarak. Kalau kita pakai tanpa minta izin waris yang lain pun tak berdosa. Yang kedua, duit arwah digunakan untuk bayar hutang arwah semasa arwah masih hidup dulu. Nampak? Selalu kalau jenazah nak bawa keluar daripada surau ke kan, ya, mesti ada seorang tukang juru cakap, betul? Kadang-kadang pengurusi surau, kalau masjid, nazir masjid, kadang-kadang wakil daripada keluarga, betul? Arwah ni baik orangnya, saya minta ampun bagi wakil pihak arwah kalau ada tersalah, tersilap arwah ketika hidup dulu, mohon diampunkanlah. Jadi kalau arwah semasa hidup ada hutang, boleh datang jumpa waris untuk menuntut, betul? Boleh ambil duit arwah tadi yang kita jumpa dalam poket seluar tadi, yang kita jumpa bawa almari. Orang dulu-dulu ni mana dia percaya bank sangat. Dia lebih percayakan almari dia daripada bank. Jadi dia selit bawah baju 1,000 kan. Sekali selongkar adalah jumpa 10,000 dalam beg almari tu. Macam mana orang dulu hebat tuan-tuan. Ya, hebat tuan-tuan memang ah. Ya. Pencuri pun tak datang curi sebab dulu punya almari bukan macam almari sekarang. Sekarang semua habuk kayu. Siram air kembang, buka rentap, pecah dah. Dulu tak ada, betul-betulnya kayu. Kan kunci dia pun Allah, pulas-pulas tak buka-buka. Ya. Tak boleh tuan-tuan ya. Yang boleh pengurusan jenazah, hutang arwah. Yang ketiga, kalau arwah ada hibah, kalau arwah ada wasiat, kalau arwah ada wakaf, kena keluarkan harta tu. Kalau pasangan arwah nak tuntut harta sepencarian, semua kena keluarkan daripada pusaka. Kena bayar. Kalau arwah pernah buat wakaf kepada Surau Haji Maksum sebanyak RM10,000, dia buat wasiat, ada dokumen hitam putihnya, wajib kena serahkan kepada surau sebanyak RM10,000 daripada duit arwah. Kalau waris diamkan Ustaz, makanlah harta rumah Allah ni. Arwah dan wasiat arwah tu pula tidak melebihi 1/3. Hukum dia harus. Wasiat kalau nak buat tak boleh lebih daripada 1/3. Ahli waris kira-kira kurang daripada 1/3. Contohlah, 10,000 tu kurang daripada 1/3 baki harta. Maka wajib waris kena serahkan pada surau, wakil surau, pengurusi surau sebanyak RM10,000. Dan surau pun kena ada simpan satu dokumen wasiat tersebut. Kalau arwah masih hidup dulu, dia buat wasiat, minta 1 kopi untuk disimpan dalam fail surau. Bila si fulan meninggal dunia je, kita boleh pergi tuntut daripada keluarga si mati. Nak tuntut boleh, tak nak tuntut pun boleh. Terpulang kepada surau. Surau ada hak. Ya, pengurusi surau lah. Siapa yang jadi pengurusi pada sesi tersebut, dialah berbincang dengan AJK surau, kita nak buat macam mana ni. Kita tengok keluarga arwah pun, Allah kesianlah, bini dia berniaga nasi lemak tepi jalan. Kita nak ambil ke 10,000 ni, arwah bagi pada surau ni. Kita buat keputusan,
kita pulangkan baliklah 10,000 ni pada keluarga si mati. Boleh tak? Boleh. Tapi mesti keluar daripada mulut AJK dan juga pengerusi surau. Bukan keluarga si mati yang buat keputusan untuk surau. Duit tak serah lagi. Tuan pengerusi, saya rasa tak payahlah ya 10,000 ni ya. Bagi pada kami je lah ya. Banyak cantik. Serah dulu pada surau. Ataupun bagi tahu dulu pada pihak surau. Arwah ayah kami ada nak bagi 10,000 pada surau. Jadi ni kami serahkan. Ya, nah tuan pengerusi ni ada cek RM10,000, insya-Allah bukan cek tendang. Okey, pengerusi pun terima. Okey, kami terima. Lepas tu bawa mesyuarat AJK surau. Macam mana ni kita ada cek RM10,000 ni? Kita nak pulang balik pada keluarga arwah ke kita nak guna untuk pembangunan surau kita? AJK semua sepakat dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah tuan pengerusi, kita serahkan baliklah cek ni pada keluarga arwah. Kesian anak-anaknya ramai. Isterinya pula dulu suri rumah, tak bekerja. Pengerusi surau pergi jumpa keluarga waris. Kami daripada pihak pengurusan surau telah sepakat kami nak pulangkan balik duit 10,000 ni kepada keluarga tuan. Itulah adab yang terbaik. Faham? Samalah juga pada kita. Walaupun bukan wasiat ke apa ke. Jangan kalau dah kita ada urusan muamalatnya begitu, buat dengan cara yang betul. Jangan kita ni pula yang memandai-mandai buat keputusan untuk orang lain. Ni banyak biasa berlaku dalam bab pinjaman kan. Orang pinjam kita duit. Kan? Yang meminjam tu pula cakap, kau halalkan je lah bagi aku ya. Orang tu datang kau collect hutang. Mana hutang RM100 aku mana? Alah, bagi je lah kat aku. Kira halal lah ya. Jangan, serah dulu 100 tu kat tangan dia. Lepas tu terserah lah pada dia. Dia nak pulangkan balik pada kita ke? Dia kata hadiah pada kita ke? Barulah betul. Ini itulah sekarang ni orang yang bagi hutang ni pula yang malu tebal muka nak pergi minta hutang. Yang meminjam muka tak tahu malu. Yang muka tak tahu malu ni pula yang berlebih-lebih. Tak? Ni masyarakat kita yang salah. Ya, jadi wang tunai arwah si mati adalah harta pusaka. Ya, apa saja jumpa yang milik barang pusaka, barang milik arwah aja, duit walaupun 10 sen, kumpulkan masuk dalam satu tabung. Masuk tabung. Yang duit sen-sen tu masuk tabung khas, buat tabung khas. Jumpa je, mak, ni duit siapa ni mak? Ni duit arwah ayah kamu lah ni. Merata-rata jatuhnya. Masuk tabung. Tabung. Bila dah penuh, dah rasa dah rumah tu dah bersih daripada segala duit shilling, barulah boleh cerita bab faraid. Kan? Okey. Selagi tu ya, jangan ya. Dan yang keempat, pengurusan jenazah, hutang. Hutang ni termasuk hutang dengan Allah ya. Kalau ada fidyah, badal haji, jangan faraidkan dulu. Pakai untuk benda-benda ni dulu. Dan yang terakhir, bila semua urusan dengan manusia dan selesai, hutang-hutang dah dibayar, berapa ada baki, yang keempat, barulah ulama kata difaraidkan. Jadi orang-orang yang nak menguruskan yang benda-benda ni tadi ni kena adalah satu wakil daripada keluarga. Ya. Satu wakil daripada keluarga untuk uruskan pusaka arwah ni tadi. Nak bayar hutang, nak bayar penggali kubur, nak bayar apa lagi? Penggali kubur, nak bayarkan urusan sijil faraid, kita nak bayar duit guaman, tak mampu nak bayar, tapi kita nak lantik peguam, kita bayar pakai duit pusaka. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita dulukan duit kita, bayar duit peguam, contoh 5,000. Nanti duit tu dah keluar daripada EPF, dah keluar daripada bank,
yang pakai duit dia tadi dulu, dia boleh claim 5,000 daripada duit pusaka tadi. Tak ada masalah. Ambil lah balik. Kita ganti je balik kan. Kita ganti je. Duit arwah tu ganti je balik duit yang kita dah dahulukan. Sebab nak keluar daripada KWSP tak boleh keluar. Itu wang tunai. Yang keempat, simpanan bank. Simpanan bank ni pun duit pusaka tuan-tuan. Kalau tadi kata boleh cocok awal-awal kan, bagus. Yang itu memang jalan selamat untuk kita mengelakkan cerita panjang. Ada orang kadang-kadang tak tahu. Dia dah pergi JPN, dia dah mohon sijil kematian untuk arwah ayah dia. Jangan main-main tuan-tuan. Sistem JPN ni, dia terus shoot pergi bank negara. Bank negara, dapat info. Arwah dah meninggal. Mana-mana bank yang ada nama arwah, freeze. Tu kadang-kadang ada orang tu, dia kata, saya dah selamat cocok awal dah Ustaz. Bila kamu cocok? Sebelum kita report dekat JPN, arwah dah meninggal, nak buat sijil mati dia, kita cocok. Tahu nombor PIN? Tahu Ustaz. Dapat keluar awal tu bagus, tapi jangan guna. Jangan salah faham pula. Kenapa saya kata bagus? Sebab kalau duit tu dah freeze dalam bank, yang pertama sekali nak bawa keluar duit tu, antara biasa bank-bank ni ada yang memerlukan kepada sijil faraid, ada juga yang kata cukup dengan sijil kematian, kita boleh transfer duit tu pergi kepada wakil waris. Tapi kalau ada orang yang kerja bank dalam ni, kalau saya salah tolong betulkan. Setiap bank dia ada jumlah maksimum yang dia benarkan kita buat urusan di kaunter terus dengan menggunakan sijil kematian. Saya bagi contoh. Katakanlah untuk bank Islam, ini yang saya tahulah, bank Islam saya tahu. Sebab saya dah pernah tanya pegawai bank Islam sendiri. Kalau ada orang bank Islam dalam ni ke, tolong betulkan saya. Saya kata kalau orang Islam meninggal, dia ada duit simpanan dalam bank Islam, boleh tak ahli waris dia pergi kaunter je, dalam tempoh 14 hari, 21 hari, duit transfer ke akaun waris. Dia kata boleh encik. Okey, lepas tu saya tanya dokumen apa yang biasa bank perlukan untuk buat macam tu? Biasa sijil mati dah cukup dah encik. Okey. Lagi? Dan syarat yang kedua encik, dia kata dengan saya, pegawai tu, kalau jumlah yang ada dalam akaun si mati tu kurang daripada RM5,000. Dengar betul-betul. Kalau maksudnya maksimum RM5,000. Kalau kurang daripada RM5,000, okey, yes. Datang kaunter, bawa sijil mati, bawa lah nokat pengenalan waris. Kita boleh bagi duit tu pada waris terus. Tapi saya kata kalau 5,000 ke atas, cik kena pergi amanah raya. Nampak? Itu yang tak nak tu. Banyak kerja tak? Padahal tadi depan kaunter dah senang lah. Tapi disebabkan duit arwah ada sebanyak 1.5 juta, mustahil lah dia benarkan dengan sijil mati je. Tak ada tuan-tuan. Kita kena ikut jalan jauh sikit nak bawa keluar duit tu. Pertama sekali, kenapa kena pergi amanah raya? Sebab kita perlukan surat kuasa takbir. Surat kuasa tu yang bank nak. Di Malaysia, dalam negara Malaysia kita, daripada dulu, kini dan selamanya insya-Allah, hanya ada 3 tempat je yang boleh keluarkan surat kuasa takbir tu. 3 agensi je boleh keluarkan surat kuasa takbir tu.
Setakat yang saya tahu hari ni ada 3 je. Kalau tuan-tuan tahu lebih, mungkin kerajaan dah bagi lesen pada syarikat yang baru tu. Bukan senang tuan-tuan. Yang pertama, pejabat pusaka kecil. Kalau ada tanah, dia orang akan buatkan sekali untuk wang tunai. Kalau tak ada kalau tak ada tanah, si mati tak ada tanah, pejabat pusaka akan suruh pergi amanah raya. Yang pertama, pejabat pusaka kecil boleh keluarkan surat kuasa takbir. Yang kedua, amanah raya. Tuan-tuan mana yang ada harta, ada apa, waris pernah meninggal mak ayah dan sebagainya, adik-beradik ke, tuan-tuan kena tahu 3 tempat ni. Amanah raya. Amanah raya, dia memberi surat kuasa takbir bagi harta-harta alih. Contoh, arwah ada kereta Mercedes, nak renew insurans, kena pemilik harta tu hidup tak? JPJ, dia perlukan surat kuasa takbir. Dulu sebelum ni saya tak, yang ini pun berdasarkan pengalaman saya menguruskan satu sijil faraid, ya, yang mana amanah raya memerlukan sijil faraid untuk membuat surat kuasa takbir. Ya, so, amanah raya dia akan buat surat kuasa takbir. Dan yang ketiga, bagi harta si mati yang lebih daripada 2 juta, mahkamah tinggi sivil, bukan mahkamah tinggi syariah, mahkamah tinggi sivil. 3 tempat ni saja dalam Malaysia yang boleh keluarkan surat kuasa takbir. Jadi sebelum nak pergi minta surat kuasa takbir ini, ada satu dokumen yang diorang ni perlukan. Apa dia? Itulah dia sijil faraid. Ni ramai orang dia tak tahu. Dia pergi amanah raya buta-buta, sekali dalam senarai semak, sijil perlu lampirkan sijil faraid. Dia garu kepala dah. Mana nak cari sijil faraid ni? Sijil faraid ada dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Ya. Baru ni keluarga saya sendiri, ya, keluarga saya sendiri, keluarga besar lah. Ya, arwah makcik saya meninggal dunia dah 3 tahun. Ya. 3 tahun, arwah ada sedikit wang tunai dalam tabung haji. Jadi bila pakcik saya cuba nak keluarkan duit tersebut, kerana dia menyangka dia penama kepada arwah makcik saya, bila dia pergi kaunter cek, minta maaf encik, nama encik dah tak ada. Jadi member ni agak kurang berpuas hati sikit lah dengan tabung haji. Kenapa cakap nama saya tak ada? Sedangkan dulu arwah nak pergi haji, arwah letakkan nama saya sebagai penama. Lepas tu tabung haji jawab, oh encik minta maaf, itu penama bagi dia mengerjakan haji. Bila arwah dah balik ke Malaysia, dah selamat, jadi automatik nama encik hilang. Padam lah. Kenapa letak penama? Kod-kod lah arwah meninggal dekat Mekah ke. Semasa mengerjakan haji, arwah meninggal. Jadi harta arwah, orang yang dinamakan tadi ni boleh uruskan, boleh bawa keluar dan sebagainya. Tapi arwah selamat pergi dan selamat pulang ke Malaysia hidup-hidup. Jadi nama dia padam. Jadi tabung haji bagi tahu apa? Cik pergi mahkamah syariah, dapatkan sijil faraid dan datang balik pada kami. InsyaAllah kami akan serahkan wang tunai arwah pada akaun cik. Pakcik saya pun apa lagi lah. Ya.
Contact lah saya. Firdaus minta tolong boleh? Kenapa? Mahkamah Syariah nak sijil faraid. Okey, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah saya bantu. Saya akan bawa kes ni lah. Saya sendiri akan handle kes ni. Sijil faraid, tuan-tuan. Perkara pertama sekali kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, yang pertama sekali kalau tak tahu nak buat apa-apa, pergi ke Mahkamah Syariah, cakap dengan kaunter, saya nak mohon sijil faraid. Kenapa saya suruh buat sijil faraid? Banyak manfaatnya. Antara manfaatnya yang pertama, kita dapat kenal siapa ahli waris kita. Sebab ada kes yang berlaku bila meninggal je seorang si fulan ataupun si fulanah, semua yang ada hubungan dengan si mati ni, semua klaim diri diorang waris. Dia tahu si mati ni banyak harta, kan? Aku ni biras si mati, takkan sikit pun tak dapat. Aku ni adik ipar si mati, adik ipar kesayangan ni, pergi mancing sama-sama, takkan tak dapat kot. Semua nak klaim harta si mati. Biras, beras, semua nak. Besan mak mertua, bapak mertua pun nak klaim, inilah menantu kesayangan saya. Takkanlah bapak mertua tak dapat sikit. Jadi ada orang sampai buntu. Saya buntu lah ustaz. Semua orang minta duit arwah suami saya. Boleh ke saya bagi ustaz? Nak tahu boleh ke tak boleh, pergi ikut arahan saya kata. Puan pergi Mahkamah Syariah, buat sijil faraid. Ustaz boleh tolong tak? Kalau puan lantik saya sebagai peguam puan, nak saya buatkan A to Z, saya akan buatkan, tak ada masalah. Saya akan bawa. Kalau puan nak buat sendiri pun tak ada masalah. Kalau puan tahu, puan buatlah. Pak, bila dah keluar sijil faraid, barulah ayah-ayah, tuan-tuan nampak. Kenapa sebelum ni ramai orang klaim waris si mati? Bila keluar sijil faraid, lah 3 orang je. 3 orang lah. Kenapa? Contoh, kenapa 3 orang? Katakanlah si fulan meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan seorang anak lelaki, meninggalkan seorang anak perempuan. Mak bapak si mati dah lama meninggal dunia zaman Jepun. Mak si mati pun dah lama meninggal zaman Jepun. Bila si mati meninggal dunia, 3 orang ni je ahli waris je yang berhak ke atas pusaka si mati. 3 orang je. 3 orang ni je. Habis tu adik-beradik si mati yang berbelas-belas tu ustaz, semua terhalang. Adik-beradik perempuan terhalang, adik-beradik lelaki si mati terhalang. Kalau adik-beradik seibu sebapa pun terhalang, adik-beradik lelaki sebapa pun terhalang, adik-beradik perempuan sebapa pun terhalang, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa pun terhalang, anak saudara lelaki daripada bapa saudara lelaki seibu sebapa pun terhalang, apatah lagi beras dan besan. Kenapa terhalang ustaz? The power of the sun. Anak lelaki arwah ni, dia inilah yang menjadi batu penghalang kepada semua ahli waris yang saya sebutkan tadi, kecuali besan dan biras. Yang itu tak ada tersenarai langsung dalam ahli waris yang ulama sebut. Anak lelaki tuan-tuan, anak lelaki ni asobah. Asobah ni apa? Dia menghabiskan reta bapak dia dengan adik perempuan dia ni. 1/8 dapat dekat isteri, 7/8 adik-beradik berdua ni habiskan bersama-sama.
Seorang isteri kematian suami ada anak, isteri akan dapat 1/8. Seorang isteri yang kematian suami langsung tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. 3/4 Ustaz, baru kita cari waris lain. Tapi kalau si mati ada anak lelaki, itulah penanda arasnya. Selalu kalau orang datang jumpa saya, Ustaz, bapak saya dah meninggal, okey. Kenapa? Saya nak tanya, pakcik saya layak tak dapat pusaka arwah ayah saya? Kamu ni siapa? Saya ni anak lelaki si mati. Okey dah. Lupakan yang lain. Kamu berapa orang adik-beradik lelaki? Saya ada 5 orang Ustaz. Dah, lagilah. Gelap masa depan dia orang. Ada adik-beradik perempuan tak? Ada Ustaz. Berapa orang? 2 orang. Okey. Atuk kamu ada tak? Ayah kepada bapak kamu? Atuk saya dah lama meninggal Ustaz. Siapa meninggal dulu? Bapak kamu ke ayah atuk kamu dulu? Atuk saya meninggal dulu Ustaz. Okey, atuk pun dah terkeluar dah. Nenek kamu ada lagi tak? Mak kepada bapak kamu? Oh, nenek saya sebelah bapak saya. Habis dah Ustaz. Selang seminggu arwah atuk saya meninggal, nenek saya meninggal. Kerana kesedihan yang melampau, dia ikut atuk sekali. Okey. So, mak kamu ada tak? Mak saya ada lagi Ustaz. Okey, settle. 5 lelaki, 2 perempuan, 1 isteri. 8 orang je waris dia. Nak tahu yang saya sebutkan ni, pergi Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah akan bantu dia keluarkan sijil faraid. Bila keluar sijil faraid berserta bahagian masing-masing. Dah tu boleh terus bahagi dah. Tapi kena settlekan tadi itulah hutang, wasiat dan sebagainya dulu. Jangan dibahagikan dulu. Sekejap lagi kan dah bahagi, nak keluar balik duit poket masing-masing, nyaya. Arwah ayah kamu ni ada hutang. Mak nak minta balik lah sikit duit tu untuk bayar hutang arwah ayah. Dah bagi minta balik ke mak? Jadi sebelum bagi, bayar dulu hutang. Ada baki yang bersih itulah baru difaraidkan. Ini banyak. Ada satu perempuan di Shah Alam. Dia telefon saya, orang Kelantan. Dia ada dengar kuliah saya, kuliah faraid. Telefon, Ustaz. Tak maaf lah Ustaz. Oh, kenapa kak? Saya nak tanya. Kenapa dia? Ini suami saya ni baru meninggal dunia Ustaz. Adik-beradik dia duduk sibuk tanya arwah suami saya punya harta. Dia orang tu layak ke Ustaz? Puan ada anak lelaki tak? Ada. Berapa orang? 3. Ayah mertua puan ada lagi tak? Tak ada dah. Lama meninggal dah. Dah puan, abaikan je dia orang tu. Saya tanya tu je. Melainkan si mati tak ada anak lelaki dan juga tak ada bapa si mati. Baru saya akan tanya yang lain. Indikator dia 2 orang ni dulu. Kan? Kalau kita tanya, kan, suami dia meninggal, kita tanya, puan ada anak tak? Ada Ustaz. Berapa orang? 5. Berapa lelaki, berapa perempuan? Anak saya 5 perempuan, buat Ustaz. Okey, ayah mertua ada lagi? Ada. Waktu suami saya meninggal, bapa dia masih hidup. Dah, settle dah. Adik-beradik semua tak dapat. Adik-beradik si mati, seorang pun tak layak dapat. Isteri dapat 1/8, anak perempuan 5 orang dapat 2/3. Bapa si mati Ustaz, bapa si mati akan habiskan, bapa si mati akan dapat 1/6 campur baki. Dia balun semua sekali. Habis adik-beradik Ustaz, tu bapa tu hidup, asabah. Bapa si mati asabah. Nampak? Kalau bapa si mati pun tak ada, anak lelaki si mati pun tak ada, barulah saya akan tanya, si mati ada adik-beradik lelaki tak? Ada Ustaz. Berapa orang? 2 orang. Perempuan
Ada ustaz, berapa? 2 orang. Okey. Adik-beradik si mati akan menjadi asabah. Bukan suka. Sebab tu saya pesan pada siapa-siapa. Siapa-siapa yang dilantik sebagai pemegang amanah, kalau didesak oleh ahli waris yang lain untuk dibahagikan cepat harta pusaka, jangan terburu-buru. Ingat pesan saya. Dapatkan nasihat daripada tempat yang betul. Ya? Kat mana ustaz? Terus pergi ke mahkamah syariah. Terus buat sijil faraid. Dengar cakap saya. InsyaAllah. Keluar sijil tu, barulah kita tahu siapa yang layak, siapa tak layak. Ya? Jangan terburu-buru. Ni ada satu kes mak mertua desak menantu perempuan dia. Cepatlah bagi, cepatlah bagi, cepatlah bagi. Mak nak bahagian mak. Dulu mak kata halalan tayyibah. Mak rasa macam nak sikit lah. Macam mana ni ustaz? Saya kata jangan bagi dulu. Tak boleh bagi ke? Tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab puan tengah filekan kes harta sepencarian. Kena settlekan dulu harta sepencarian, baru boleh faraid. Selagi harta sepencarian tak selesai kat mahkamah, jangan agihkan dulu duit tu. Kalau dia provok ustaz, biarlah dia provok. Kalau dia kena serangan jantung ustaz, alhamdulillah, biarlah cepat sikit padam. Tapi kadang-kadang orang tua ni tuan-tuan, bukan salah dia. Sebab ada apa? Jarum-jarum iblis yang menyocok dia. Siapa dia? Adik-beradik arwah suami. Sebab adik-beradik arwah ni dia tahu dia tak layak dapat. Dalam kes tu, perempuan ni tadi, janda ni tadi, ada anak lelaki 2 orang, perempuan seorang. Jadi adik-beradik arwah ni agaknya dia ada sedikit ilmu faraid. Dia tahu dia tak layak dapat. Jadi dia tahu mak dia orang dapat. Mak dia lah dia cocok. Mak minta lah cepat sikit mak, bahagian mak. Nanti Kak Long tu sekarang dia pakai ke anak-anak dia. Dah orang tua ni bersalah pula. Kan? Sebab ada jarum-jarum setan ni. Ada yang menyocok. Orang tua tu dia tak tahu pun asalnya. Dan dia boleh ikut menantu dia janda ni tadi ni untuk pengurusan tadi. Tapi disebabkan ada yang menyocok, jadi janda ni tadi sangat-sangat serba salah. Nak bagi ke tak bagi ustaz? Dia dah minta sangat ustaz. Saya kata jangan bagi dulu. Jangan bagi dulu. Selesaikan dulu. Kalau puan tak tuntut harta sepencarian, puan dah boleh bagi. Tapi masalahnya puan tuntut harta sepencarian arwah suami puan. Jadi rumah yang ditinggalkan tadi tu rumah, dalam tu ada harta sepencarian yang puan nak tuntut. Jadi kena keluarkan dulu harta sepencarian tu, baru boleh difaraidkan. Kalau puan bagi, katakanlah puan bagi, tiba-tiba mahkamah kata bahagian puan dalam rumah banyak ni, banyak ni, banyak ni. Bila kira-kira, alamak, terlebih bagi pula dekat mak mertua, bahagian aku 10,000. Agak-agak lah, logik akal lah. Minta balik kat mak mertua, dia bagi tak? Mak, minta mak hari tu saya terbagi lebih lah kat mak. 10,000. Mana boleh? Agak-agak lah. Susah nak minta balik. Sebab tu saya kata jangan bagi dulu. Nampak? Ya, siapa-siapa yang pegang amanah, itulah kita yang kena buat. Ya. Wallahu a'lam. Jadi saya setakat itu telah, insya-Allah pada lain masa nanti insya-Allah saya akan ada banyak lagi ni. Harta bukan pusaka pun belum sebut lagi ni. Nanti di lain waktu kesempatan kalau ada lagi jemputan dan sebagainya, insya-Allah saya akan sambung lagi harta-harta pusaka ni. Ya, wallahu a'lam. Minta ampun, minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala lemah, segala kekurangan ilmu itu daripada saya yang lemah ini. Ya, saya minta ampun, saya minta maaf dunia sampai akhirat. Jadi saya tangguhkan kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. أقيموا الصلاة. Astagfirullah, aqimus solat lah, solat sunat duha. Yang kan kuliah maghrib tadi. Ya. Biasa kalau kuliah maghrib berhenti sembahyang isyak. Wallahu a'lam, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.